Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi, Cikgu Ros Azura dari SMK Haji Hassan Noh. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran. Kita akan teruskan kelas Sains Tingkatan 2 KSSM. Masih bab 2, ekosistem. Okey, dengan subtopik seterusnya iaitu 2.3 bahagian 2. Okey, jom. Okey, dalam video PDPR sebelum ni kita dah lihat 2.3 saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Tapi kita hanya fokus kepada saling bersandaran saja kan? Okey, hari ini kita akan menyentuh interaksi. Okey, interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Alright, jom kita lihat. Okey, jom kita lihat apa yang dimaksudkan dengan interaksi antara organisma. Okey, interaksi antara organisma ini dia terbahagi kepada 3 kumpulan besar iaitu simbiosis, mangsa-pemangsa dan persaingan. Okey, ingat ya, interaksi terbahagi kepada 3 iaitu simbiosis, mangsa-pemangsa dan persaingan. Okey, kalau kamu perhatikan pada peta pokok yang saya tunjukkan di sini, di bawah simbiosis pula dia terbahagi lagi kepada 3 kumpulan iaitu bawah simbiosis ada 3 lah, iaitu yang pertama mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Okey, jom kita tengok apa perbezaan di antara kesemua jenis interaksi ini. Okey, yang pertama kita tengok simbiosis. Simbiosis berlaku apabila 2 atau lebih organisma yang berlainan spesies hidup bersama-sama dan berinteraksi antara satu sama lain. Itu maksud simbiosis. Simbiosis terdiri daripada 3 tadi kan. Okey, yang pertama mutualisme, yang kedua komensalisme dan yang ketiga parasitisme. Okey, menarik simbiosis ni. Penyanyi Ella pun ada satu lagu yang bertajuk simbiosis kan. So nanti kita boleh dalami apa yang dimaksudkan dengan simbiosis. Okey, so simbiosis ada 3. Yang pertama kita lihat mutualisme. Okey, mutualisme saya tandakan simbol tambah positif-positif dekat sebelah tajuk tu. So apa maksud positif-positif tu ya? Okey, kita lihat contoh lah. Buran melindungi ikan badut daripada pemangsa dan menyediakan makanan kepadanya. Kemudian, ikan badut pula dapat membersihkan buran, memberi nutrien dalam bentuk sisa makanan kepada buran. Okey, nampak tak di situ? Buran dapat faedah dan ikan badut dapat faedah. Sebab tu kita gelarkan dia dalam kumpulan mutualisme. Mutualisme ni maksudnya kedua-dua organisma ini mendapat faedah di antara satu sama lain apabila mereka bergabung, apabila mereka berinteraksi. Okey, saling memberi faedah lah. Okey, lagi contoh mutualisme kita tengok lichen merupakan alga dan kulat yang hidup bersama-sama. Kulat membekalkan air dan mineral kepada alga. Alga pula berfotosintesis dan membekalkan makanan kepada kulat. Okey, so kulat dan alga saling memberi faedah. So itu kita panggil mutualisme. Okey, lagi contoh mutualisme. Nampak tak burung tiung ada di atas badan kerbau tu? Okey, burung tiung mendapat makanan daripada kerbau dengan memakan kutu yang melekat di badan kerbau. Okey, burung tiung makan kutu yang ada pada badan kerbau dan badan kerbau bebas daripada kutu. Okey, kedua-duanya mendapat faedah. Okey, so sekarang ni kita lihat kepada kumpulan simbiosis yang kedua pula iaitu komensalisme. Okey, komensalisme. Okey, tengok simbol saya tandakan simbol positif dan O di dalam kurungan. Okey, so apa maksud komensalisme? Okey, komensalisme adalah interaksi antara dua organisma yang memberi manfaat kepada satu organisma sahaja tanpa memudaratkan
atau menguntungkan organisma yang satu lagi. Okey. Komensal merupakan organisma yang mendapat keuntungan. Okey, so maksudnya di sini, komensalisme ni, kalau ada dua organisma, hanya satu pihak saja yang dapat faedah. Satu pihak lagi tak rugi, tak untung. Okey. Okey, kita tengok contoh komensalisme. Ikan remora dengan ikan jerung. Okey, ikan remora adalah komensal. Dia melekat pada badan ikan jerung, iaitu perumah, dan mendapat makanan daripada serpihan mangsa ikan jerung. Okey, contoh seterusnya, paku pakis langsui dengan dahan pokok. Biasa nampak kan? Kadang-kadang dekat belakang rumah pun ada. Okey, paku pakis langsuir adalah komensal, menumpang di celah-celah dahan pokok, iaitu perumah, untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey, adakah dahan pokok itu mendapat mudarat ataupun mendapat keuntungan? Tidak. So, yang dapat keuntungan adalah paku pakis langsuir. Okey, sekarang kita lihat simbiosis yang ketiga pula, iaitu parasitisme. Okey, parasitisme. Saya letakkan simbol positif dan negatif. Okey, maksudnya apa? Dan kita tengok, parasitisme adalah interaksi yang menguntungkan satu organisma sahaja dan memudaratkan atau merugikan organisma yang satu lagi. Okey, so kalau parasitisme ada dua pihak, satu pihak dapat untung, satu pihak lagi akan rugi ataupun akan dapat mudarat. Okey, parasit ialah organisma yang mendapat keuntungan. Dan perumah ialah organisma yang dimudaratkan, yang rugi. Okey, kita tengok contoh ya, parasitisme. Cacing pita dengan usus manusia. Ini yang ada dekat dalam yang ada dekat dalam kita punya badan lah. Tu yang kena makan ubat cacing setiap 6 bulan tu. Okey, so cacing pita ni adalah parasit yang hidup di dalam usus manusia, iaitu perumah. Dia menyerap nutrien kita. Okey. Lagi contoh, kutu dengan manusia. Okey, kutu biasa ada di rambut manusia kan. Okey, kutu tu parasit. Dia menghisap darah manusia dan haiwan. Selain daripada manusia, dia juga hisap darah pada mana-mana haiwan lah. Okey, contohnya macam beruk, monyet. Okey, seterusnya. Okey, habis dah kita lihat bahagian simbiosis. So, simbiosis ada 3, iaitu mutualisme. Mutualisme bermaksud dua-dua dapat untung. Yang kedua, komensalisme. Komensalisme bermaksud satu pihak untung, satu pihak lagi tak dapat apa-apa. Dan yang ketiga, parasitisme. Parasitisme, so satu pihak untung, satu pihak lagi mudarat. Okey, so sekarang ni kita tengok interaksi kategori yang kedua pula selepas simbiosis, iaitu mangsa-pemangsa. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mangsa-pemangsa? Mangsa-pemangsa melibatkan satu organisma yang makan organisma lain. Okey, mangsa ialah organisma yang dimakan oleh pemangsa, dan pemangsa ialah organisma yang memburu organisma lain sebagai makanan. So, dalam contoh ini gambar rajah yang saya letakkan di situ, itu adalah gambar harimau bintang sedang memburu rusa. So, dalam gambar ni, siapa mangsa, siapa pemangsa? So, sudah tentulah mangsa adalah rusa dan pemangsa adalah harimau bintang. Okey, faham tak? Okey, selain daripada mangsa-pemangsa, kita tengok interaksi yang ketiga pula ialah persaingan. Okey, persaingan berlaku apabila organisma dalam satu habitat bersaing untuk mendapatkan keperluan asas yang terhad, seperti cahaya, ruang, air, makanan dan pasangan. Okey, seperti dalam gambar, 2 ekor singa jantan sedang bersaing untuk mendapatkan apa agak-agak tu. Okey, pendapat saya mereka sedang
bersaing untuk mendapatkan pasangan. Sebab dekat situ ada gambar singa betina seekor. Okey. Okey, selepas kita dah lihat 3 jenis interaksi tadi, sekarang kita menyentuh kepada kawalan biologi pula. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kawalan biologi? Kawalan biologi adalah satu kaedah yang menggunakan organisma iaitu pemangsa semula jadi, parasit atau patogen untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak di sesuatu kawasan. Okey, ingat ya. Kawalan biologi ni adalah kaedah yang secara semula jadi. Dia menggunakan organisma seperti pemangsa semula jadi atau parasit untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak. Okey. Okey, contoh gambar rajah tu burung hantu dengan tikus. Burung hantu dipelihara di ladang kelapa sawit untuk mengawal populasi tikus. So kalau contoh ya, kalau tuan tanah yang menanam tuan ladang yang menanam kelapa sawit, tuan tanah nak kurangkan populasi tikus di kawasan kelapa sawitnya tanpa menggunakan racun perosak. Okay, so tuan tanah boleh memelihara burung hantu supaya burung hantu ni boleh makan tikus tanpa merosakkan alam sekitar. Ini kita panggil kawalan biologi. Okey, contoh seterusnya untuk kawalan biologi adalah Bacillus digunakan untuk mengawal serangga perosak iaitu kumbang tanduk di ladang kelapa sawit. Okey. Selain daripada itu, ikan gapi merupakan pemangsa kepada jentik-jentik di dalam kolam. So ikan gapi ni sesuai lah kalau kita nak mengurangkan populasi jentik-jentik ataupun populasi nyamuk kan. Sebelum dia jadi nyamuk, dia adalah dalam bentuk jentik-jentik kan. Okay, ikan gapi ni selain daripada dia cantik, dia juga boleh menjadi pemangsa kepada jentik-jentik. Bagus ikan gapi ni. Okay, selain daripada itu, itik diternak di sawah padi untuk makan perosak seperti siput dan serangga. Seterusnya, kumbang kura-kura makan afid iaitu perosak tanaman. Next. Okey, kawalan biologi lebih mesra alam kerana tidak menggunakan pestisid ataupun bahan kimia. Okey, maksudnya dia tidak menggunakan apa-apa racun lah ataupun bahan kimia nah. Selain itu, kaedah ini biasanya lebih murah dan tidak menjejaskan kesihatan manusia. Bukan saja tidak menjejaskan kesihatan manusia, tetapi dia lebih mesra alam dan menguntungkan. Okay, namun demikian, kaedah ini mempunyai beberapa kekurangan. So, setiap perkara ada kekurangan dia kan. So, antara kekurangan kawalan biologi adalah mengambil masa yang lebih lama untuk menunjukkan kesan. Keseimbangan ekosistem mungkin terganggu kerana spesies baharu diperkenalkan ke dalam ekosistem tersebut. Okey, ini kekurangan kawalan biologi dah. Okey, antara faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam sesuatu ekosistem, antara faktor yang menyebabkan saiz populasi berubah ialah serangan penyakit, kehadiran pemangsa, sumber makanan dan perubahan cuaca. So, kita lihat satu persatu faktor tersebut. Okey, serangan penyakit. Populasi haiwan dan tumbuhan menurun akibat diserang wabak penyakit. Okay, contohnya wabak influenza. Sebagai contoh, penyakit sesama burung yang menular di kawasan ternakan ayam dan penyakit mozaik tembakau di ladang tembakau. Yang kedua, kehadiran pemangsa. Okay, saiz populasi sesuatu organisma hidup dipengaruhi oleh saiz populasi pemangsanya. Okay, sebagai contoh, saiz populasi kuda belang di ekosistem savana berkurangan dengan kehadiran pemangsa baru seperti singa. Sebab singa dia makan kuda belang tu. Okey, faktor seterusnya adalah sumber makanan.
Okey, jika sumber makanan semakin berkurang, haiwan-haiwan boleh diancam kepupusan. Sebagai contoh, panda bergantung pada pokok buluh sebagai sumber makanan utamanya. Penerokaan kawasan hutan telah menyebabkan sumber makanan dan habitatnya musnah. Okey, antara contoh lain pula adalah populasi burung gagak di Malaysia meningkat disebabkan sisa makanan yang terlalu banyak. Okey, so memang di Malaysia banyak burung gagak sebab kita dah membuang terlalu banyak sisa makanan. Okey, faktor seterusnya adalah perubahan cuaca. Okey, kemarau yang berpanjangan menyebabkan tanah menjadi kering dan tidak subur serta meningkatkan risiko kebakaran hutan. Okey, antara kesannya populasi tumbuhan dan haiwan menurun. Kesian Okey, perubahan dalam ekosistem. Okey, perubahan dalam ekosistem seperti kekurangan bekalan air, migrasi haiwan dan saiz suatu populasi yang menurun atau meningkat boleh mengganggu keseimbangan antara populasi. Okey, kemudian kekurangan bekalan air. Okey, padi merupakan tanaman yang memerlukan air yang banyak. Okey, saya rasa semua orang tahu. Sekiranya kemarau yang berpanjangan berlaku, perubahan dalam ekosistem seperti ini akan mengganggu keseimbangan antara populasi yang ada di sawah padi. Serata makanan akan terjejas disebabkan oleh populasi pengeluar iaitu padi berkurangan. Okey, kemudian perubahan saiz populasi. Saiz suatu populasi boleh menurun atau meningkat disebabkan oleh perubahan suatu populasi yang lain. Okay, sebagai contoh kehadiran serangga perosak seperti kumbang dan beluncas mengakibatkan populasi tumbuhan menurun. Okey, seterusnya belalang juta. Okey, belalang juta. Okey, pada tahun 2015 dikatakan wilayah selatan Rusia telah diserang oleh belalang juta dan memusnahkan tanaman. Okey, ladang jagung seluas 800 hektar telah musnah dalam masa beberapa jam sahaja. Okey, so itu saja hasil pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di dalam kelas yang akan datang dengan subtopik yang baru iaitu 2.4 dengan tajuk peranan manusia dalam usaha mengekalkan keseimbangan. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.